Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Hari ini kita berjumpa untuk pertama kalinya untuk program Microsoft Team untuk PDPR. Jadi saya Dr. Ali daripada Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti Sains Malaysia akan menjadi moderator dan juga membantu Cikgu Muhammad untuk menyampaikan latihan dan bengkel berkaitan Microsoft Team untuk PDPR. Okey, jadi terlebih dahulu izinkan saya berkongsi latar belakang program ini agar semua guru-guru di Pulau Pinang dapat memahami dengan jelas apakah tujuan program ini. Okay, jadi latar belakang program ini adalah program ini disusun dalam bentuk 6 siri YouTube live event dan di akhir program ini diharapkan guru dapat mencapai sekurang-kurangnya salah satu daripada aras objektif berikut. Aras pertama, menyedari kewujudan teknologi Microsoft yang boleh digunakan dengan menggunakan akaun pelantar delima. Aras dua, menggunakan salah satu teknologi Microsoft yang dipersembahkan untuk PDPR atau pembelajaran teradun. Aras tiga, menggabungkan beberapa teknologi Microsoft untuk mempelagaikan aktiviti PDPR atau pembelajaran teradun. Dan aras empat, melaksanakan pembelajaran berasaskan projek dalam talian secara kolaboratif untuk PDPR atau pembelajaran teradun. Jadi kalau cikgu-cikgu tengok sekalian bahawa aras ini sengaja disusun sebegini untuk membolehkan sesiapa saja boleh mencapai aras yang mereka mampu. Sama ada aras yang paling rendah atau aras yang paling tinggi iaitu aras 4, yakni melaksanakan pembelajaran berasaskan projek dalam talian secara kolaboratif untuk PDPR atau pembelajaran teradun. Okey, pembelajaran berasaskan projek dalam talian secara kolaboratif adalah selari dengan manual pengajaran dan pembelajaran di rumah yang disarankan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan kita lihat pada manual yang telah diedarkan oleh KPM pada tahun 2020 pada perkara 8.3. PDPR berasaskan projek dilaksanakan mengikut mata pelajaran dengan melibatkan langkah-langkah memberi tajuk kepada murid, membimbing murid untuk menapkasi kaedah, menentukan jangka masa, membimbing murid menyelesaikan projek, membentangkan hasil projek dan membuat refleksi tentang proses penghasilan projek. Jadi apabila saya kaitkan dengan teknologi Microsoft, kita lihat di sini bagaimanakah pilihan teknologi Microsoft dan rakan teknologi Microsoft berupaya merealisasikan segala prinsip yang telah diedarkan oleh pihak KPM dalam melaksanakan PDPR dalam bentuk pembelajaran berasaskan projek secara kolaboratif. Okay. Kita lihat di sini bahawa langkah pertama adalah persembahan projek dengan menggunakan teknologi Microsoft Sway dan Meet Now, dan kemudian percambahan idea dengan menggunakan Microsoft Teams, pandangan individu dalam bentuk teknologi Flipgrid, refleksi dan mudah cara menggunakan Meet Now dalam Microsoft Teams, dan kemudian kita lihat perkongsian kandungan pengetahuan yang disampaikan oleh guru dalam OneNote dan Microsoft Sway, dan perkongsian bahan dalam kumpulan dalam bentuk e-portfolio dalam OneNote Classroom Notebook, serta pembentangan produk dalam Flipgrid serta Microsoft Sway. Dan akhir sekali adalah penglibatan Microsoft Form untuk mengukur prestasi kefahaman murid secara individu menggunakan Microsoft Form melalui pentadbiran ujian secara inovatif dengan diintegrasikan dengan pelbagai elemen multimedia. Jadi di sini 6 siri YouTube live event akan menjelaskan secara terperinci teknologi Microsoft dan rakan Microsoft iaitu Teams, Sway, Form, Flipgrid, Wakelet dan OneNote Classroom, dan bagaimanakah ia boleh digunakan oleh guru untuk melaksanakan PDPR dalam bentuk pembelajaran berasaskan projek secara kolaboratif.
Keenam teknologi ini merupakan asas untuk melaksanakan pembelajaran berasaskan projek, dan bengkel Microsoft Teams yang dijadualkan pada hari ini merupakan tulang belakang utama untuk melaksanakan pembelajaran berasaskan projek secara dalam talian secara kolaboratif. Microsoft Teams akan berfungsi sebagai learning management system, iaitu hub pembelajaran untuk segala bentuk komunikasi berlaku, bahan dimuat naik, aktiviti kolaborasi dan semua teknologi diintegrasikan ke dalam pelantar Microsoft Teams agar murid tidak keliru untuk mengunjungi halaman web yang lain. Murid tidak perlu lagi meminimumkan tertingkap untuk menggunakan pelbagai teknologi dalam pembelajaran kerana semuanya ada dalam Microsoft Teams. Manakala Microsoft Sway yang dijadualkan bengkelnya pada 26 November 2020 pula akan berfungsi untuk persembahan tugasan projek oleh guru di awal PBP, perkongsian kandungan pengetahuan semasa PBP dan persembahan produk projek oleh murid di penghujung PBP. Dan kemudian Microsoft Form pula yang dijadualkan bengkelnya pada 27 November 2020 pula akan membolehkan guru mengukur pencapaian murid secara dalam talian di penghujung PBP menerusi penyediaan ujian kefahaman yang diintegrasikan dengan elemen multimedia dan bersifat adaptif. Flipgrid yang dijadualkan bengkelnya pada 30 November 2020 pula menjadikan PBP lebih menarik kerana keupayaan merakamkan aktiviti brainstorming oleh setiap murid pada awal PBP dan merakamkan video persembahan secara langsung persembahan produk projek oleh murid di penghujung PBP. Dan kemudian Wakelet pula yang dijadualkan bengkelnya pada 1 Disember 2020 pula berfungsi sebagai tapak perpustakaan digital yang boleh dihasilkan oleh guru atau murid sendiri secara kolaboratif sepanjang proses PBP berlangsung. Dan OneNote Classroom notebook yang akan dibentangkan pada 2 Disember 2020 pula tidak kurang hebatnya kerana ia menjadi buku dan portfolio digital untuk murid mempamerkan proses penyiapan produk PBP menerusi pendekatan e-portfolio. Guru boleh memberi komen secara langsung dalam bentuk audio dan bertulis terhadap produk yang dihasilkan oleh pelajar. Jadi semua proses dan teknologi dalam PDP berlaku dalam satu tertingkap menerusi hak pembelajaran Microsoft Teams yang fleksibel dan boleh diakses menggunakan akaun Delima. Jadi dengan tidak membuang masa lagi, saya akan menjemput Cikgu Muhammad untuk tampil bagi memberikan secara terperinci bagaimanakah kaedah melaksanakan Microsoft Teams. Dipersilakan Cikgu Muhammad. Apa khabar Cikgu Muhammad? Khabar baik Doktor. Alhamdulillah sihat. Jadi apakah bahan yang akan Cikgu Muhammad sampaikan pada hari ini? InsyaAllah pada hari ini kita akan bentangkan tentang Microsoft Teams untuk PDPR. Okey, jadi saya persilakan Cikgu Muhammad untuk meneruskan aktiviti pada hari ini. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator kita pada petang ini, Dr. Muhammad Ali Syamsuddin. Terima kasih juga saya ucapkan kepada JPN Pulau Pinang kerana sudi menjemput saya untuk memberikan perkongsian berkenaan dengan Microsoft Teams untuk PDPR. Sebelum tu saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad bin Zakaria, guru pendidikan Islam di SK Balik Pulau, juga selaku guru ICT di SK Balik Pulau. Selamat petang saya ucapkan kepada semua guru-guru dan juga peserta yang hadir pada YouTube Live pada petang ini, dan semua guru-guru dan peserta pada petang ini dalam keadaan fresh, segar dan bersemangat untuk kita sama-sama belajar satu skill yang baru, kemahiran yang baru untuk kita terapkan dalam PDPR nanti, iaitu Microsoft Teams. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya teruskan penerangan berkenaan dengan Microsoft Teams. So saya akan tunjukkan langkah demi langkah untuk memudahkan cikgu-cikgu dan para peserta mengikuti step langkah demi langkah untuk masuk dan menggunakan Microsoft Teams. So semua cikgu dah bersedia ke? Okay, baik, alhamdulillah semua dah bersedia. So kita akan mulakan. Baik, pertamanya cikgu buka laman pelayar sama ada Google Chrome ataupun Mozilla Firefox
ataupun Microsoft Edge. Macam saya gunakan Google lah. So cikgu boleh tengok di paparan di bawah untuk sesiapa selain daripada Google. Pertamanya masuk ke laman rasmi KPM iaitu laman D5. Okay, pertamanya cikgu hanya perlu type login D5. Itu saja cikgu. Login D5, kemudian enter. Kalau cikgu guna Google Chrome, dia akan berada di paling atas. So senang nak ingat. Tekan login, klik. Kemudian cikgu akan masuk paparan log masuk ke D5, tekan log masuk. Kemudian cikgu akan teruskan dengan sign in. Ini proses biasa. So sebelum saya teruskan, sebaik-baiknya cikgu kena ingat ID ataupun email MOE cikgu untuk memudahkan cikgu menggunakannya pada bila-bila masa. So terklik. Kemudian lepas cikgu masukkan ID, cikgu masukkan password. Okay. Kemudian tekan next. Baik, di sini ada 3 paparan. Untuk murid dia akan tekan di sini. Untuk guru di yang kedua. Yang sekolah ni untuk admin lah. Okay, baik, cikgu tekan yang tengah. Guru. Alhamdulillah, cikgu dah berjaya pun masuk ke laman rasmi D5. So kat sini sebenarnya KPM dan dalam laman D5 ni dah pun sediakan macam-macam bahan untuk cikgu terokai. Antaranya pembelajaran digital, buku teks digital, aktiviti dan sebagainya. So fokus kita cikgu-cikgu pada petang ini dan semua peserta yang keempat ya, aplikasi. Tekan. Di sini cikgu akan tengok ada 3 platform utama iaitu Google, Microsoft dan yang ketiga Apple in Education. So kita pilih Microsoft. Klik. Baik. Di sini di bawah ni warna biru yang ada tulisan T ni, inilah Microsoft Team. Cikgu-cikgu sebelum saya teruskan, kenapakah saya memilih Microsoft Team untuk digunakan di dalam PDPR saya? Kenapa saya suka gunakan Microsoft Team? Baik, saya akan tunjukkan kepada cikgu. Baik. So cikgu boleh tengok paparan di sini. Pertamanya cikgu boleh buat meeting ataupun mesyuarat dengan semua guru-guru ataupun dengan para pelajar. Okey, ini contoh Yang kedua, cikgu boleh buat kelas dengan para pelajar. Okey, baik cikgu. So, Microsoft Team ni cikgu boleh buat meeting, cikgu boleh buat kelas, cikgu boleh bagi assignment, cikgu boleh buat posting, chatting, calling ataupun video calling. Saya umpamakan Microsoft Team ni ibarat one stop center. Sebab Microsoft Team ni cikgu boleh masukkan ke semua elemen ke dalam Microsoft Team. So Microsoft Team ni bersifat universal. Nanti kita akan tengok apakah kelebihan Microsoft Team. So antara yang lain kenapa saya memilih Microsoft Team kerana kalau cikgu buka, nanti kita akan buka, dia paparannya seakan-akan Facebook, penggunaannya seakan-akan WhatsApp, Google Classroom, Google Meet. So kesemua benda-benda tadi cikgu dah biasa guna. So Microsoft Team adalah benda yang dah biasa pun cikgu tengok sebenarnya. So dia tidak asing lah. Okay, baik. Kemudian cikgu klik. Boleh cikgu ya, setakat ni. Kita akan perlahan dulu, step by step. Sehinggalah cikgu dapat masuk ke laman Microsoft Team. Okey, seterusnya, sign in. Cikgu kena sign in dulu. Ni saya punya ID lah. Next. Macam biasa memang kena sign in lah. Macam biasa Kemudian okey, kemudian cikgu akan masukkan password. Baik, sebelum saya teruskan cikgu, untuk makluman cikgu, Microsoft Teams ni didatangkan dengan 2 versi. Pertama, versi untuk phone.
Kalau cikgu gunakan phone, cikgu boleh download terus daripada laman Play Store ataupun App Store. So dia akan download terus ke dalam phone. Sangat mudah digunakan melalui phone. Yang kedua dalam bentuk komputer ataupun desktop. So kalau cikgu tengok di bawah sini, saya tunjukkan cikgu. Okay, get the window apps. Yang ni versi application untuk komputer cikgu. Maknanya cikgu pasang siap-siap dalam laptop. Yang kedua, web application. So cikgu nak gunakan internet, melalui internet. So cikgu tak mau pasang pun boleh. Dua-dua pilihan ni boleh. Tapi saya secara peribadi cikgu ya, saya suka gunakan Windows app. Sebab apa cikgu? Sebab bila cikgu gunakan versi yang pertama ni, Windows app ni, bila cikgu buka komputer je dia dah login siap-siap. Sama macam konsep Facebook. Buka aja Facebook terus dah boleh guna. Tak perlu nak login. Sama seperti yang versi web. Macam mana cara nak download? Cikgu tekan saja Windows app. Bila cikgu tekan saja sini, klik saja di sini, dia akan download. Bila download, cikgu install dan login macam biasa. Macam cikgu duduk biasa download software lah. Ya, cara sangat mudah. So pada petang ini, tanpa melengahkan masa, saya akan tunjukkan versi application. Okay. Okay, baik. So bila cikgu dah download, dia akan keluar paparan macam ni cikgu. Bila dah install, cikgu akan masukkan ID sekali lagi, sign in dan masukkan password. Macam biasa, sign in, password. Okey cikgu, masih bersama saya ke? Okey baik, masih bersemangat semua cikgu ya. Okey, tanpa melengahkan masa saya terus perkenalkan Microsoft Teams, iaitu salah satu aplikasi yang sesuai untuk PDPR ya. Baik, paparan pertama yang cikgu akan lepas install, sign in, cikgu akan keluar paparan macam ni. So cikgu-cikgu, saya akan bahagikan penerangan saya pada petang ini kepada 4 step ataupun 4 fasa untuk memudahkan cikgu ingat. Pertama, kalau cikgu tengok di sebelah kiri saya ni, ini saya panggil tab sebelah kiri, tab. Sebelah kiri ni, semua button ni saya akan terangkan. Yang kedua, fasa yang kedua, penerangan tentang team, macam mana nak buat team, macam mana nak join team dan sebagainya. Kemudian, saya akan terangkan tentang, fasa ketiga saya akan terangkan tentang yang belah atas ni, kita panggil tab. Ni kita panggil tab juga belah atas. Cikgu jangan tengok lagi kat bawah ni tengok yang atas ni dulu. Post, file, kelas notebook, assignment, grade dan sebagainya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, saya akan terangkan tentang Meet Now, iaitu aplikasi yang kita gunakan untuk meeting dan berdepan bersemuka dengan para pelajar. InsyaAllah. Okey cikgu, bersedia untuk fasa pertama? Nampaknya semua bersemangat, senyum je kan? Alhamdulillah, semua dalam keadaan fresh dan segar. Jadi saya pun lagi semangatlah nak menerangkan, nak berkongsi dengan cikgu semua. Baik, kita terus kepada fasa yang pertama. Okey. Okey, cuba cikgu tengok di bahagian sebelah kiri, tab. Kita akan fokus kat sini cikgu-cikgu. Activity. Activity ni saya umpamakan dia kalau kita guna Facebook ataupun WhatsApp, dia konsep dia sama macam notification. Tekan, cikgu akan dapat lihat notifikasi sama ada message, call daripada murid ataupun rakan guru. So saya dapat tengok notification. Kemudian yang kedua chat. Yang ni konsep dia sama macam messenger, sama macam WhatsApp. Cikgu boleh type. Contoh chat. Kemudian cikgu type saja nama yang cikgu nak gunakan. Contoh dekat ruang search, sorry cikgu kat atas ni kita panggil ruangan mencari ataupun search. Contohnya saya ambil okey, saya pilih satu cikgu. Azizal bin Shubli, contoh Kemudian di sini saya typekan sesuatu. Contohlah, selamat petang. Akan hantar sahaja. So kawan cikgu tadi dah pun terima message yang cikgu bagi tadi. Sama konsep macam WhatsApp. Baik, seterusnya boleh cikgu setakat ni? Okey, tak ada masalah Okey, baik, senang. So untuk makluman cikgu satu lagi untuk ruangan search ni, sebenarnya dia adalah dia satu Malaysia cikgu boleh cari. Selagi kawan tu cikgu ataupun menggunakan domain MOE, cikgu boleh cari sesiapa saja di ruangan search ini. Sama macam Facebook. Type saja nama kawan kita, dia akan keluar. Baik.
Yang ketiga, boleh cikgu? Yang ni menarik cikgu. Teams. Butang team ni saya umpamakan dia macam butang home. Tolong catat ya cikgu. Butang team ni, icon team ni saya umpamakan dia macam button home. So kalau cikgu yang first time nak guna, kekok, keliru dan tak baru faham lagi, so kalau dah tersesat ke, cikgu tekan sahaja team. So dia akan balik kepada paparan asal balik. So yang ni saya akan terangkan nanti. So di sinilah terletaknya semua team. Kalau dalam WhatsApp, kita panggil, kalau dalam WhatsApp kita panggil group lah. Cuma dalam Microsoft Teams kita panggil Teams. Baik, yang keempat, okey, cikgu boleh ikut. Saya perkenalkan saja dulu butang-butang ni. Kita belum kelas lagi, kita just perkenalkan dalam button-button. So untuk assignment ni cikgu boleh tengok balik semua latihan yang pernah cikgu bagi sebelum ni. So kita akan tengok nanti ya. Dan yang seterusnya call, yang ni saya sebut macam WhatsApp tadi kan. Bila cikgu tekan saja button call, search, cikgu boleh tulis siapa-siapa saja asalkan domain yang sama MOE tu, satu Malaysia ni cikgu boleh call. Contoh ya, Muhammad Anis. Saya pilih kawan saya dah, senang Muhammad Anis contoh. So saya akan call, cikgu tengok di sebelah kanan, ini butang call, icon video call. So saya try call. Maaf Cikgu Muhammad. Okey ya. Gangguan sikit sebab dekat komen banyak yang kata Cikgu Muhammad laju. Dia orang minta Cikgu Muhammad slow sikit Boleh. pace. InsyaAllah. Okey. Okey baik. Baik, seterusnya kalau di bahagian call ni, okey saya ulang balik Untuk chatting, untuk call, cikgu boleh tekan button ni, icon ni, kemudian cikgu tekan butang search. So cikgu boleh type nama rakan-rakan cikgu yang lain untuk memudahkan cikgu mencari. Seperti saya sebut dalam butang search ni untuk cikgu cari seluruh semua kawan cikgu yang menggunakan domain sama. Sebenarnya saya belum terangkan lagi pasal domain. Sekejap lagi saya akan terangkan di fasa yang nanti. Ini saya hanya memperkenalkan button saja. Belum kita start lagi kita hanya memperkenalkan butang-butang saja. Sekejap kita akan explore satu persatu. Boleh cikgu? Kalau saya lajukan sikit tu saya minta maaf sebab saya hanya memperkenalkan button sahaja. Nanti kita akan explore satu persatu nanti. Okey baik. Seterusnya butang file. Okey, ini perkenalan sahaja cikgu. File ni ialah di mana cikgu akan tengok semua perkongsian cikgu dengan kawan-kawan yang lain ataupun dengan murid-murid. Boleh cikgu? Okey baik. Itu file. Nanti kita akan bincang juga ini. Ini saya hanya perkenalkan button saja, icon saja. Kemudian di sini yang tiga titik ni ialah tempat di mana cikgu nak cari aplikasi. Nanti pun kita akan bincang nanti Sama juga di sini application sama. Okey, cikgu type saja apa-apa aplikasi kat sini dia akan muncul. Yang ni pun kita akan bincang. Saya hanya perkenalkan button sahaja dulu. Baik, kemudian yang terakhir untuk tab di tepi ni cikgu ialah button ataupun icon help. Ini sesuai untuk kalau cikgu nak berlatih secara kendiri Kalau cikgu nak berlatih secara kendiri, nak berlatih seorang diri, so cikgu boleh tekan kat sini lah topik dan training. So dia akan ajar step by step cara-cara menggunakan Microsoft Teams. So selesai fasa kita yang pertama memperkenalkan fungsi-fungsi ikon-ikon di sebelah tab ini. Boleh cikgu So saya ringkaskan sekali lagi. Activity, saya ulang sekali lagi. Activity untuk notification. Chat untuk ruangan cikgu chatting dengan kawan-kawan. Teams, yang ni kita akan bincang lagi. Assignment untuk tengok tugasan. Yang ni pun kita akan tengok sekejap lagi. Call, sebenarnya call ni pun kita akan tengok di akhir pembentangan nanti. Okey baik. Boleh cikgu setakat ni? Setelah fasa 1 perkenalkan tentang ikon di sebelah kiri. Okey baik. Macam biasa kalau kita nak back pada asal, di mana cikgu tekan button home? Saya sebut tadi. Di button, di ikon, team. Tekan balik, dia akan back pada papan muka asal. Home.
Boleh cikgu setakat ni? Baik. Sekarang ni barulah kita nak mulakan langkah demi langkah untuk membuat Teams, menggunakan Teams. Boleh cikgu setakat ni? Alhamdulillah. Baik, di sini contoh yang saya telah buat untuk sekolah saya. Contohlah, ada penitia, ada kelas, ada tahun 5, 6. So, kita akan step by step. Yang pertama, cikgu tengok di bawah ni, boleh nampak? Saya gerakkan mouse. Join or create a team. Boleh nampak cikgu di bawah sekali belah kiri. Cikgu tekan join or create a team. Saya tekan. Okey, inilah paparan yang akan muncul. So, ini untuk cikgu membina tim. Manakala yang ni untuk cikgu yang dah ada tim, cikgu nak bagi kod ataupun cikgu masukkan kod terus masuk dalam tim yang lain. Okey, tak apa. Yang tu kita akan buat sekali lagi. Kita perkenalkan yang ni dulu. Create a team. Bina tim. So, pertama cikgu tekan create team. Macam kita buat WhatsApp lah. Group dalam WhatsApp. Create team. Tekan. Okey cikgu-cikgu, kat sini penting. Cikgu take note, tolong catat, ada benda penting yang saya nak sampaikan di sini. Baik, bila cikgu nak buat team, nak buat kelas, cikgu nak buat team satu grup tu, cikgu diberi pilihan 4 jenis team. Yang pertama kelas, kedua PLC, ketiga staff, yang keempat other. So cikgu tolong alert di sini ya. Baik. Kelas sesuai untuk cikgu gunakan antara cikgu dengan para pelajar. Kelas lah. So contohnya 1 inspirasi, 2 inspirasi, contohlah. Manakala PLC ni sesuai untuk antara panitia, sama ada panitia pendidikan Islam, panitia bahasa Inggeris, panitia matematik contoh, sesama panitia. Kalau staff sesuai untuk pentadbir dengan pentadbir ataupun pentadbir dengan guru-guru. So ini untuk level sekolah lah, keseluruhan. Untuk makluman cikgu-cikgu, sini saya nak terangkan domain. Baru kita masuk bab domain tadi yang saya sebut tadi. Kelas, PLC, staff, ketiga-tiga ini cikgu-cikgu, dia menggunakan domain yang sama. Selagi dia guna alamat yang sama, domain yang sama, cikgu boleh bina team. Kalau tak sama, tak boleh guna. So saya bagi contoh. Kalau cikgu sekarang ni guna ID apa cikgu? Cikgu guna ID apa? Betul cikgu. moedl.edu.my. Itu ialah ID cikgu. ID murid-murid. So selagi dia menggunakan ID yang hujung tu sama, maka kita panggil domain yang sama. Boleh faham cikgu? Alhamdulillah semua boleh faham. So kalau domain berbeza tu macam mana? Kalaulah berakhir contoh gmail.com. Dia dah tak sama dah. So dia tak boleh duduk sekali. Cikgu nak buat team, cikgu nak masukkan domain yang tak sama, dah tak boleh dah. Itu untuk kelas, PLC, staff. Tetapi kalau ada, yang hujung sekali cikgu diberi satu lagi option. Walaupun domain tak sama, seorang pakai MOE, seorang pakai gmail.com, seorang pakai USM, contohlah, dia still boleh buat satu group, boleh buat satu team. Boleh cikgu setakat ni? So yang berbeza kat sini apa dia? Other sahaja. Yang ni gabungan ke semua jenis domain. Walaupun tak sama, boleh bina satu team. So, boleh faham setakat ni cikgu? So bila cikgu nak buat team, pastikan dulu siapakah audiens cikgu? Kelas, panitia, sekolah ataupun campuran daripada pelbagai domain, pelbagai sektor. Boleh cikgu? So pada petang ini saya akan tunjukkan versi kelas. Untuk PDPR kan saya akan ambil contoh kelas lah. Okey cikgu boleh setakat ni? Alhamdulillah semua nampak faham. Kalau saya laju, tolong komen di ruang bawah ataupun ada soalan boleh tulis ruang komen di bawah untuk sesi soal jawab di hujung siaran nanti. Baik, seterusnya saya tekan klik kelas. Bila cikgu dah tekan klik kelas, cikgu kan pertamanya namakan kelas tadi. Okey, contoh saya letak tahun 4 inspirasi. Contoh cikgu ya. Kemudian description ni kalau cikgu tak nak tulis pun tak apa. Okey, ataupun cikgu nak tulis kelas atas talian ataupun kelas PDPR. Bebaslah ikut keselesaan cikgu dah. Baik, tekan next. Tekan next. Bila dah selesai, next. Maka cikgu dah pun berjaya mencipta kelas. Okey.
Seterusnya cikgu masukkan dulu. Bila kita dah buat kelas, bila dah ada cikgu, dia kena ada student lah. Ada pelajar. So cikgu masukkan ID pelajar cikgu. Boleh masukkan nama ataupun boleh masukkan ID. Kedua-duanya boleh. So saya tunjukkan contoh. Pertama, untuk memudahkan cikgu, cikgu kena sediakan siap-siap dah ID para pelajar cikgu. Yang ni biasa cikgu boleh dapatkan daripada admin sekolah. Guru ICT lah kebiasaannya. So dia dah ada senarai satu sekolah, ID dan juga password para pelajar. Macam saya seragamkan semua password sekolah untuk murid dan guru, password yang sama, satu je. Saya ubah semua, saya reset password. So memudahkan pelajar ingat password. So dia kena hanya ingat ID sahaja kalau nak login. Okey cikgu. Okey, sekarang ni saya masukkan ID murid. Contoh cikgu ya. Kalau cikgu nak masukkan nama pun boleh. So cikgu type MOE sekian-sekian. Kemudian klik. Kemudian tekan butang tambah ataupun add. Alhamdulillah cikgu dah pun berjaya masukkan pelajar cikgu ke dalam grup. Kalau cikgu nak masukkan teacher, cikgu pun boleh. Type saja ID cikgu tadi, tekan add, dia terus masuk ke dalam tim yang cikgu dah bina. So kat sini saya ambil contoh seorang pelajar sajalah. Okey baik. Close, tutup sebab dah selesai. Tahniah cikgu sebab cikgu telah pun berjaya mencipta tim yang pertama cikgu iaitu Welcome to Tahun 4 Inspirasi. Okey, sekejap lagi kita akan terangkan tentang macam mana nak gunakan Teams ni. Baik, sebelum tu saya terangkan tentang setting dulu. Boleh cikgu? Saya terangkan sikit dulu tentang setting. Setting di mana? Di sini, butang menu. Setiap team dia ada butang ni, menu. Setiap teams. Okey, saya ambil yang kita baru cipta tadi. Tekan sini. So kat sini ada banyak pilihan untuk cikgu uruskan tim cikgu. Contoh cikgu nak hide kan, nak sembunyikan. Dia dah hide. Hidden team, tekan ada balik. Saya tunjuk sepintas lalu je cikgu Okey, yang kedua manage team, menguruskan tim. Yang ni semua benda yang penting cikgu untuk cikgu ingat Okey, manage team, tekan. Bila cikgu dah masuk manage team, menguruskan tim, kat sini ada saya sebagai guru. Tekan sini, ada seorang pelajar saya, Muhammad Hadif tadi sebagai pelajar. So kat sini, cikgu boleh tengok owner. Saya sebagai owner. Kalau dalam group, dalam WhatsApp, ataupun dalam Facebook, kita namakan dia admin. Kalau dalam team, kita panggil owner. Sama je lah, konsep yang sama. So kalau katakan cikgu nak tukar pelajar cikgu tadi jadi owner ataupun admin, contohlah cikgu tekan saja anak panah di bawah, tekan owner. So dia dah jadi owner, sama macam cikgu tadi. Contoh je, tekan balik, jadi member balik. Dan kalau cikgu nak delete pelajar tadi, cikgu tekan butang pangkah saja. Delete je. Dia terus pangkah dan hapus. Itu untuk cikgu cek pelajar-pelajar cikgu. Berapa orang kat sini. Okay, cikgu setakat ni. Okay, yang button-button lain cikgu jangan tengok lagi. Kita fokus satu persatu. Okay, sebelum saya teruskan, ada satu benda penting. Tolong catat nota ataupun take note di bahagian sini. Tadi kalau cikgu perasan tadi, kita mula-mula nak buat team tadi kan dia ada minta kod kan. Macam mana nak dapatkan kod? Kod tu dia ada di sini. Cikgu tekan setting tadi, saya ulang balik, manage team dekat setting. Banyak step sikit lah tapi tak apa. Cikgu kena biasakanlah setting, dekat bawah ni ada team code. Team code. Generate. Di sinilah terletaknya kod kelas yang cikgu telah buat tadi. So, kod ni cikgu boleh share kepada pelajar-pelajar cikgu. Cikgu bagi kod ni dia akan terus masuk dalam grup ataupun tim yang cikgu dah buat tadi. Boleh cikgu setakat ni? Okey. Contoh cikgu copy kod tadi. Kemudian cikgu masukkan kod. Tekan join team ni, bila tekan saja dia automatik masuk dalam 4 inspirasi yang cikgu buat tadi. Boleh faham cikgu setakat ni? Alhamdulillah. Itu technical sikit lah, tak apa. Ada part yang mudah ingat, ada part yang senang ingat. Tak apa cikgu. Kita step by step
Baik. Seterusnya, dah habis tadi. Nombor 3, add channel. Channel ni saya umpamakan macam sub. Kalau kita panggil group dalam WhatsApp, kita panggil group kan. Dia ada satu lagi sub group, maknanya group kecil. Kalau dalam bahasa mudahnya dia ialah kumpulan. Contoh, cikgu ada satu kelas, ada 20 orang pelajar, cikgu nak bahagikan kepada 4 kumpulan. Inilah fungsi dia, channel. Channel tu cikgu nak bahagikan kumpulan kepada berapa bahagian. Channel tu sama macam dalam kelas sebenar kita panggil kumpulan. So kat sini saya ciptakan kumpulan, contoh saya nak buat 2 kumpulan lah. Kumpulan Suhal. Contoh Kemudian di bawah ni terus cikgu tekan add. Senang je, letak saja nama kumpulan, tekan button add. Maka cikgu dah berjaya mencipta kumpulan yang pertama. Senang cikgu? So cikgu, okey saya nak buat 2 kumpulan dah. Okey, cikgu tambah je lagi. Add channel yang kedua. Kumpulan Utarik. Add. Maka cikgu dah ada 2 kumpulan dalam tim cikgu. Utarik dan Zuhal. Kalau nak buat 4, cikgu create 4. Ikut keselesaan cikgu. Boleh cikgu setakat ni? So yang kita ringkaskan, ini kita panggil teams, yang ini kita panggil channel. Dia berada di bawah kelas yang sama. Okey cikgu setakat ni? Masih boleh ikut? Senyumlah sikit. Alhamdulillah. Semua dah senyum habis dah. Okey, alhamdulillah. Kita teruskan lagi dengan step yang seterusnya. Cikgu, okey. Seterusnya ialah add member, nombor 4. Tekan. Yang ni saya dah terangkan tadi cikgu kan? Saya dah tekan. So saya mungkin tak terangkan lagi lah. Cikgu just masukkan nama penuh pelajar ataupun ID pelajar. Kemudian tekan add. Terus dia akan masuk dalam group teams. Sebab kita dah ajar tadi kita dah belajar tadi. Kemudian leave the team. Yang ni rasanya semua cikgu tahu kot. Leave the team sama macam kita left group lah. Boleh cikgu? Sama juga. So yang seterusnya, edit team. Okey, cikgu tekan edit team. Apa yang akan berlaku? Dekat edit team ni cikgu boleh tukar nama kelas. Nak ubah suai, edit balik. Ataupun cikgu nak letakkan apa-apa gambar lah. Boleh upload ataupun gambar apa-apalah yang sesuai dengan kelas yang cikgu ciptakan. Contoh saya ambil gambar game lah. Pelajar-pelajar kita cukup suka lah ikon-ikon yang comel-comel macam ni. Update. So, kelas cikgu dah pun bertukar. Nampak paparan dia? Kelas tadi. Oh, dah ada komen dah dalam ni. Tahniah kepada yang masuk dalam tim yang saya buat tadi. Terus dimasukkan kod, terus dia boleh masuk. Nur Faizura binti Faizal, Bon Poh Ching, Ang Wei Chun. Tahniah, memang dia faham lah tu. Okey, baik. Seterusnya. Okey. Yang seterusnya ialah get link to the team. Tadi kita belajar cara nak dapat kod. Yang kedua, satu cara lagi untuk cikgu share tim cikgu, nak perkenalkan tim cikgu, cikgu boleh gunakan get link to the team. Cikgu tekan. Nampak cikgu? Dia dah tolong copy, siap dah. Cikgu tekan je copy, cikgu dah boleh share dalam WhatsApp, dalam Telegram ataupun mana-mana medium untuk cikgu share kepada orang lain. So bila orang tekan saja link cikgu bagi tadi, automatik dia akan berada di dalam apa cikgu? Ya, dalam tim yang cikgu buat tadi. Ini pun cara juga. So dia ada cara guna kod, satu lagi cara menggunakan link. Sama juga dengan konsep WhatsApp. Sama. Boleh cikgu setakat ni? Alhamdulillah. Semua cergas dan bersemangat lagi. Alhamdulillah. Walaupun waktu petang tapi semua cikgu nampak bersemangat. Hebat-hebat. Semua guru-guru di Pulau Pinang semuanya hebat-hebat. Okey, baik. Seterusnya. Manage state, ini saya tak perlu terangkan sangatlah. Ini untuk memudahkan carian cikgu, orang nak mudah cari cikgu dalam ruangan search. Ini tak apalah. Yang ni saya skip lah. Okey, kemudian yang seterusnya delete the team. Delete the team ni untuk semua dah tahulah, untuk kita hapuskan
tim yang cikgu bina tadi. Okey cikgu, dah selesai fasa kita yang kedua. Alhamdulillah. So pertama tadi kita dah selesai penerangan tab di sebelah kiri. Kemudian fasa yang kedua kita dah terangkan tentang apa cikgu? Betul. Tentang tim. Hebat semua betul. Baik, sekarang ni kita masuk fasa yang ketiga. Yang ni menarik cikgu. Iaitu tab di atas ni. Boleh nampak cikgu? Post, file, kelas notebook, assignment, grade. Ini kita akan terangkan. Sebelum saya terangkan, boleh tak saya nak tunjukkan sikitlah kelas yang saya dah buat? Boleh cikgu? Oh, semua nak tengok ah. Okey, alhamdulillah. Baik, saya tunjuk contoh kelas yang saya dah buat sebelum kita cerita tentang bab yang ketiga. Boleh cikgu? Oh, semua cakap boleh. Alhamdulillah. Baik. Saya tunjukkan contoh yang pertama, pendidikan Islam, 6 inspirasi general. Okey, yang ni just tunjuk je cikgu. Saya hanya tunjukkan sepintas lalu sahaja sebagai perkongsian macam mana saya buat kelas untuk PDPR ni. Boleh cikgu? Okey, saya akan klik sampai ke atas dulu. Okey, contoh start Ni contoh kelas yang saya dah buat. Supaya cikgu dapat gambaran macam manalah nak buat kelas menggunakan Microsoft Teams. Okey, ini saya dah buat kelas. Boleh nampak cikgu? Okey, mula-mula saya buat kelas hari tu, saya mulakan dengan sediakan Microsoft Form untuk murid-murid catat kehadiran. So, pelajar klik, dia akan isi nama kelas. So, cikgu dapatkan kehadiran murid. Kemudian, sehari sebelum kelas, saya akan bagi dia ni tajuk, ni kita akan belajar lagi macam mana nak buat tajuk besar-besar macam ni, cantik comel. Kita akan belajar. Baik. Kemudian saya dah bagi nota, saya pelajar tekan saja link ni dia akan keluar nota yang saya dah sediakan. So pelajar ni akan yang ni cikgu akan belajar pada pelajaran yang sesi-sesi yang akan datang lah. Ini saya tunjuk sepintas lalu sahaja. So pelajar ni akan tekan sini, dia akan baca nota-nota tentang puasa di bulan Ramadan. So pelajar dah baca lah. Okay. Kemudian keesokannya saya pun buatlah kelas. Okey, ni cikgu mungkin tahu kot nah. Sebelum kita mulakan kelas kita buat apa? Semua cikgu dah tahu. Set induksi. Ya, betul. Semua betul. Baik. So arahan dia tonton video di bawah apa yang anda dapat pelajari dari lagu tersebut. Pelajar pun tekan lagu ni dan dia dapat dengar dan dia akan jawab soalan cikgu bagi tadi. Selepas itu cikgu cikgu tekan klik reply ni. Yang ni kita akan belajar sekejap lagi sebenarnya. Saya ni hanya demonstrasi saja. Saya pun tekanlah butang video, ikon video ni. Terus saya boleh bersemuka dengan pelajar saya. Saya pun mengajar dalam lebih kurang 40 minit. Yang ni memang nampaklah saya dengan pelajar memang bersemuka. Pelajar memang cukup seronok. Okey, baik. Ini contoh je cikgu ya. Kemudian lepas habis kelas, saya bagi latih to be. Yang ni kita bagi masa lebih kurang 6 minit lah sebab soalan dia pun tak banyak. Pelajar tekan link ni, dia terus jawab. Dan dia hantar screenshot sebab saya gunakan kuis orang lain kan. Jadi pelajar screenshot dan hantar dalam team ni. Ini saya tunjuk contoh je cikgu ya. Lepas habis latih to be semua, kemudian saya bagi satu tugas khas untuk semua pelajar. Projek pembentangan kumpulan. Sila baca arahan di tab assignment. So pelajar akan tengok di tab atas ni nanti. Ini contoh je cikgu ya. Jangan pening lagi lah ya. Ini contoh saja. Ini contoh. Saya mau demonstrasi sikit lah. Ini pelajar-pelajar saya jawab. Memang cukup seronok ya. Sebab dia konsep sama macam Facebook. Okey. Ini pelajar-pelajar saya jawab. Ya. Okey, sepintas selalu je cikgu ya. Lepas habis kelas, kami akan wifi. Bergambar bersama-sama dengan para pelajar. Cukup suka pelajar-pelajar. Dah lama dia rindu kat cikgu dia kot. Okey, baik. Okey cikgu, setakat ni boleh perkongsian? Okey, kita nak masuk fasa yang ketiga. Ini best cikgu. Boleh cikgu? Masih bersama saya? Oh, semua bersemangat. Okey, baik. Terus, okey. Saya terus contohkan di... Okey, contoh Okey, sekarang ni cikgu tak payah tengok paparan yang ada dekat sini. Yang saya tunjukkan dengan mouse. Cikgu bayangkan tak ada lah. Supaya cikgu tak mudah keliru. Cikgu tengok yang atas sahaja. Ini kita panggil apa cikgu? Saya dah sebut tadi. Fasa yang ketiga. Atas ni panggil apa? Siapa ingat lagi? Post file ni. Bahagian atas ni.
Ya, betul. Semua betul. Iaitu ruangan tab. Saya ulang berkali-kali sebab part ni sangat penting. Ini namanya tab di bahagian atas. Tab Okey, cikgu, untuk post ni cikgu, saya terangkan satu persatu. Boleh cikgu? Dah bersedia? Okey, baik. Okey, saya ambil contoh yang kelas kita baru buat tadi lah. Ni dah macam-macam tulisan kan, dah cukup pening kan? Okey, saya ambil contoh yang kita baru buat tadi. Kumpulan kita baru cipta tadi. Oh, dah ramai dah. Oh, ramainya komen kat sini. Boy, meriah. Belum start kelas dia dah start dah. Okey, tak apa. Okey, saya tunjukkan kepada cikgu macam mana cara nak buat posting yang menarik. Okey, saya tunjuk contoh Mula-mula dekat ruangan post ni, cikgu tekan dekat bawah ni new conversation, sama macam posting Facebook. Tekan, cikgu pun tulislah selamat petang. Selamat petang. Cikgu pun tekan butang send. Baik cikgu, saya nak tanya cikgu boleh? Bila saya tulis macam ni, selamat petang, adakah post saya ni menarik? Menarik ke tak menarik? Betul. Biasa je. So, pada petang ni saya nak tunjukkan pada cikgu macam mana cikgu nak buat posting ataupun post yang menarik perhatian para pelajar. Okey, dah sedia? Okey, baik. Mula-mula cikgu tekan new conversation sekali lagi. Saya tunjuk step by step. Ini contoh yang pertama. Okey, cikgu tekan button icon A ni. Tekan. Dekat atas sekali ni cikgu, new conversation. Dia ada anak panah kecil ni. Nampak cikgu? Cikgu tekan. Pilih announcement. Okey, sebab cikgu pilih announcement, dia jadi paparan dia lain sikit dia berbanding posting yang lain. Sat ya cikgu? Okey, sekarang ni cikgu tulis sesuatu. Contohlah saya tulis dekat sini Assalamualaikum dalam bahasa Arab. Nanti saya tunjukkan kenapa saya gunakan bahasa Arab. Contoh je cikgu Kemudian cikgu pun nak tukar boringnya warna biru, kita nak tukar yang lain. Cikgu tekan. Choose an illustration. Okey, contohnya yang mana comel sikit Cikgu rasa mana yang comel? Okey, saya ambil yang B, comel macam saya. Tekan. Dan sekarang dah bertukar paparan. Okey. Sekarang cikgu type kat sini. Selamat petang. Contoh cikgu Kemudian cikgu tambahkan GIF lah sikit. GIFy. Welcome. Selamat datang. Cikgu nanti saya terangkan yang ni Ini contoh je. Cikgu pun type ataupun yang ni lah. Congratulations sebab berjaya login tadi. Contohnya mana yang comel Giphy animasi bergerak. Ni yang gajah ni comel Cikgu tekan. Okey, kemudian cikgu pun tekan send. Ada anak panah di hujung kanan, tekan hantar. Okey cikgu. Saya nak tanya cikgu, posting saya yang pertama tadi, dah ke mana dah? Oh, ramainya komen. Tahniah cikgu Okey, saya nak tanya cikgu, kalau komen yang ni, contoh yang Azlina binti Osman contoh buat tadi, Ahmad Halmi bin Hamil buat tadi, posting ni nampak biasa, betul tak cikgu? Betul. Tahniah cikgu. Cuba cikgu tengok posting yang saya buat. Menarik tak? Dengan warna-warni, dengan gambar kartun, dengan tulisan yang besar, dengan ada gambar gajah yang comel ni. So cikgu rasalah kan, mana posting yang lagi menarik? Posting yang saya buat sekarang ni menggunakan kaedah announcement. So, dia membezakan arahan cikgu. So, kalau cikgu ada posting benda-benda penting, gunakanlah versi announcement ni. So, pelajar-pelajar akan alert, ada warna biru, ada warna merah. So, ada something yang cikgu nak beritahu. Okey cikgu, sebelum saya habiskan bahagian post ni, saya nak tunjukkan magic kat sikit cikgu. Saya nak tunjuk magic kat cikgu boleh Bukan magic apa pun, just nak tunjuk je. Cikgu tekan butang. Saya sengaja pilih bahasa Arab sebab sebenarnya boleh je guna bahasa lain Saya bagi bahasa Arab. Cikgu tekan saja, klik saja kat sini. Cikgu klik kat tulisan bahasa Arab ni, contoh Kalau bahasa Jerman pun boleh, Korea pun boleh, Cina pun boleh, India pun boleh, no problem. Cikgu tekan di sini, dia akan keluar ni, ikon-ikon comel ni. Kat titik 3 ni, menu ni cikgu tekan. Akan ada satu function namanya translate. Cikgu tekan. Maka itu dia dah ada fungsi satu lagi ialah translate
in real time namanya. Peace be upon you. So cikgu, kalau pelajar cikgu boleh faham bahasa-bahasa, mungkin dia berbual dengan, mungkin kawan cikgu boleh buat kelas dengan guru-guru daripada negara Jerman, sebab cikgu boleh guna translator. No problem. Cikgu boleh buat je. So dia global. Okey, selesai. Alhamdulillah. Okey, boleh cikgu setakat ni? Oh, makin banyak masuk dalam grup ni. Okey, tahniah. Okey, baik. Cikgu boleh setakat ni. Okey, saya teruskan kepada, dah selesai post. Ni cikgu tengok tab di atas. Di mana tab cikgu? Di atas. Di mana cikgu? Di atas. Post dah selesai. Sekarang ni kita masuk yang kedua iaitu file. Ini satu benda yang menarik cikgu. Kalau cikgu perasan, banyak kan dalam ni posting, komen. Kadang-kadang kita selitkan nota di sini. Betul cikgu? Macam WhatsApp lah. Cikgu tulis WhatsApp, apa semua kan. So nak cari balik dokumen cikgu nak cari tu, kat mana dah nak kena scroll. So melalui Microsoft Teams, dia ada function file. Function apa cikgu? Function apa? Ya, betul. Function file. Sebab apa cikgu? Sebab melalui function file ni, semua perkongsian cikgu ada di sini. Kalau cikgu pernah share pada pelajar PDF file, PowerPoint, Excel, gambar, video, dokumen, semuanya automatik tersimpan di sini. So pelajar dan cikgu boleh akses pada bila-bila masa. Itulah kelebihan dia. So pelajar tak perlu kalut nak cari dekat posting tadi. Mana, kat mana, berapa hari bulan, tak payah. Terus tekan file. Ni ada cikgu yang Hafizi ya. Saya tekan banner cikgu, apa yang dia share. Eksplorasi sains bersama Cikgu Hafizi. Wah, menarik ya. Terima kasih kerana hantar dalam tim ni. Okey, maknanya cikgu nampak kan function perkongsian. Walaupun saya tak kenal Cikgu Hafizi, dia boleh hantar pada saya. Sebab kita bina tim, duduk dalam satu tim. Boleh cikgu setakat ni? Boleh? Alhamdulillah. Okey, seterusnya cikgu. Kelas notebook. Okey, kelas notebook ni saya tak nak sentuh cikgu sebab ini untuk sesi yang ke-6 nanti. So saya skip. Kelas notebook ni cikgu untuk sesi yang ke-6 yang akan dibentangkan, dikongsi oleh Cikgu Hafizah nanti ialah salah satu daripada satu aplikasi yang sangat baik untuk cikgu. Saya bagi contoh ya cikgu ya. Kelas notebook. Contoh ya cikgu. Inilah notebook. Untuk cikgu yang mengajar bahasa Inggeris, untuk cikgu yang mengajar sains, untuk cikgu yang mengajar pendidikan khas, cikgu yang mengajar matematik, sangat sesuai menggunakan aplikasi ni. Subjek lain pun boleh. Yang ni Cikgu Hafizah pada sesi yang ke-6 nanti dia akan kongsikan A sampai Z tentang notebook. Ini satu aplikasi yang saya rasa sangat-sangat menarik. Kalau cikgu dah cuba, cikgu akan faham. So yang belum cuba, wajib cuba selepas ni. Boleh cikgu? Ni sepintas lalu saja saya tunjuk. Ya cikgu? Saya tunjuk je sebab yang ni kelas sesi yang lain. Kemudian assignment. Assignment ni saya pernah bagi pada para pelajar saya. So cikgu nak tengok ke? Assignment saya bagi kat pelajar? Saya bagi contoh je lah. Okay, saya tekan. Saya dah bagi latihan pada pelajar saya, so cikgu-cikgu boleh tengok siapa yang pelajar viewer. Maknanya Aiman Hakim bin Azhar ni dah tengok dah latihan saya bagi. Yang lain belum tengok lagi. Yang lain, okey. Yang sebelah kanan ni untuk ruangan markah. Katakan dia hantar jawapan, mungkin dia guna WhatsApp ke, dalam Microsoft Teams ke, so cikgu letakkan markah di sini. Okey, markah di sini Kemudian, grade. Kalau kita gunakan yang versi kelas, dia akan automatik ada versi yang grade ni lah. So cikgu boleh tengok pelajar mana yang dah tengok tugasan, pelajar mana yang belum tengok langsung tugasan, pelajar mana dah jawab, so ada markah lah. Okay, baik. Okay. So, kita sampai ke penghujung fasa yang ketiga. Okay cikgu, sekarang ni saya nak tunjukkan sesuatu yang sangat menarik. Dari awal-awal pembentangan saya tadi, perkongsian saya tadi cikgu, kalau cikgu perasan kan saya ada sebut yang Microsoft Teams ni ialah one stop center. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab dia boleh berkongsi segala-galanya. So saya tunjukkan pada cikgu. Boleh? Okey, baik. Pertama, cikgu tekan button plus ataupun tambah ni sebab cikgu boleh tambah apa sahaja. Okey, sebelum tu saya tengok link dia Okay, saya nak tunjukkan pada cikgu.
Saya tekan butang tambah. Cikgu saya suka guna yang website. Tekan butang tambah tadi, cikgu tekan website. Kalau cikgu gunakan yang ni, cikgu boleh masukkan semua link, semua laman web yang cikgu nak tunjukkan. Contohnya, cikgu tekan website. Tekan apa cikgu? Ya? Betul, website. Kok ada yang tak dengar kan? Okey, website, cikgu tekan. Saya pun type Google Classroom. Kartun, okey. Contoh Kemudian cikgu masukkan URL, mungkin cikgu pernah gunakan Google Classroom, betul tak? So cikgu boleh masukkan URL tu. Yang ni saya punyalah. Saya nak tunjukkan kepada cikgu tentang kelebihan Microsoft Teams yang boleh berintegrasi dengan Google Classroom. Tekan. Okey, dia minta account. Okay, tak apa, saya masukkan dulu. Boleh cikgu setakat ni? Saya nak tunjuk something kat cikgu. Benda penting Next. Masukkan password cikgu macam biasalah. Google Classroom. Okey cikgu. Mungkin cikgu familiar kan? Macam biasa je tengok paparan ni. Ya. Betul cikgu. Ini ialah Google Classroom. Ini yang saya pernah bagi pada pelajar-pelajar saya lah. So kat sini, apa yang cikgu boleh dapat? Ya, betul. Maknanya Microsoft Teams ni cikgu boleh masukkan segala-galanya di dalam ini. Termasuklah Google Classroom. Menarik tak cikgu? Ya, sangat-sangat menarik. Saya tahu mungkin cikgu dah biasa guna Google Classroom, dah banyak sangat bahan kan. So cikgu boleh integrasikan di sini untuk cikgu berkongsi dengan kawan-kawan ataupun para pelajar. So tak salah, sebab benda tu dah ada dalam Google Classroom kan. So cikgu nak buat balik agak leceh kan. So cikgu just guna pakai balik menggunakan cara saya ajar tadi. So saya tunjukkan satu lagi yang terakhir. Itu button tambah. Oh sorry, saya belum tambah. Okay, saya ambil contoh, satu link YouTube lah, contoh Ini saya dah sediakan siap-siap lah. Okey, macam mana Igu? Saya ulang balik. Tekan butang tambah. Saya ulang balik Kemudian tekan mana cikgu? Ya, website. Sebenarnya ada banyak lagi kan? Tak apa, kita tekan website je. Saya nak tunjukkan sesuatu kat cikgu. Contohnya, okay, saya cek dulu saya punya dah keluar suara belum? Okey, semula. Okey, baik. Saya tekan Omar Hana. Saya masukkan URL macam biasa. Save. So, cikgu tengok apa yang akan berlaku. Omar dan Hana. Seronoknya puasa. Kelas? Pada pendapat cikgu lah kan? Menarik tak? Cikgu boleh integrasikan semua laman di dalam Microsoft Teams. Sangat mudah, sangat praktikal, sangat membantu cikgu menguruskan kelas dengan lebih efisien sempena musim PDPR. Okey, selesailah kita bahagian yang ketiga. Okey, setakat ni cikgu ada masalah? Ada soalan? So boleh komen di ruangan di bawah untuk mungkin saya ada kesempatan masa untuk menjawab di hujung-hujung nanti. Baik, sekarang ni kita ulang balik. Tadi tab selesai, fasa 1, team yang kedua. Kemudian kita belajar tadi tab yang di bahagian atas. Betul cikgu? Betul. Sekarang ni kita dah masuk fasa yang terakhir. Apa dia cikgu? Fasa yang terakhir. Ya cikgu. Fasa yang terakhir ialah, sorry cikgu, Oh, ramai yang komen. Oh, sangat efektif Sangat produktif cikgu Terkejut saya, ramai yang komen. Tahniah. Okey, saya nak tunjukkan yang keempat, yang terakhir untuk hari ini. Boleh cikgu? Ada masa lagi untuk saya hari ini? Boleh bagi masa sikit hari ini? Alhamdulillah. Baik, fasa yang keempat, saya nak perkenalkan tentang Meet Now.
mungkin di paparan cikgu ada logo JPN Pulau Pinang. Mungkin cikgu tak apa nampak lah, tapi di sebalik tu ada lambang ikon video. So saya tekan. Okey. Bila cikgu dah tekan, cikgu boleh buat, contoh saya buat meeting Microsoft Teams. Saya tak tekankan, saya tak aktifkan video sebab paparan video sekarang ni menghala ke saya untuk paparan cikgu lah. So saya tak tekan yang ni. Okey, tekan join now. Senang je. Letakkan nama, meeting apa dan tekan join now. Senang je cikgu. Okey, sekarang ni saya tunjukkan apakah yang menarik di dalam Meet Now. Okey, saatnya cikgu ya. Kalau ada yang duduk dalam ni boleh terus masuk. Ramainya. Saya tengok ramai yang dah masuk dalam ni ya. Okey, baik. Tahniah. Oh, ramai yang masuk. Ki Ha Seng, Teo Suan Sim. Tahniah cikgu, berjaya masuk. Okey, baik. Sebelum saya teruskan, saya nak perkenalkan fungsi di sebelah atas. Oh, ramainya yang masuk. Tahniah cikgu ya. Baik. Yang pertama, ikon people. Bila cikgu tekan ikon ni, dia akan keluar di sebelah sini ialah individu yang berada di dalam meeting cikgu. Sangat ramai ya kat sini. So, cikgu, saya nak bagi tip ataupun panduan pada cikgu macam mana cikgu nak semak berapa ramai yang dalam meeting cikgu sekarang ni. Cikgu tekan button menu di sini sekali. Tak keluar. Okey, di bawah ni cikgu dia tulis download attendance list. So katakan mesyuarat cikgu tu ada 44 orang cikgu. Cikgu tak payah type. Okey, baik. Ada orang setting ya. Teo Suan Sim. Tahniah cikgu, berjaya masuk. Okey, baik. Sebelum saya teruskan, saya nak perkenalkan. Okey, baik. Cikgu-cikgu minta tolong mute start ya. Okey, sebab saya nak bagi penerangan. Tapi tahniah cikgu yang berjaya masuk dalam saya punya meeting ni. Oh, hebat-hebat semua. Oh, ada yang tekan mute. Okey, cikgu tolong jangan tekan unmute pada saya ya. Start ya. Okey, baik. Seterusnya, bila cikgu tekan di sini, download attendance list. Katakan saya tekan di sini, automatik semua peserta meeting ni yang katakan 40 orang automatik tersimpan di dalam file komputer cikgu. So cikgu tak type siapa yang hadir, siapa yang tak hadir. Dia dah tolong buat siap-siap dah. Okey, saya lajukan sikit ya. Masa kita sangat terhad hari ni. Okey, yang kedua, show conversation. So masa meeting tu cikgu boleh chatting ataupun komen. So cikgu sila komen di ruangan sini. Ada yang ada dalam ni, boleh komen sikit. Hai. Nampak yang ramai yang komen Okey, tahniah. Okey, Wong Shilin. Cikgu Wong Shilin. Ramai sangat ramai yang komen. Alhamdulillah. Maknanya semua faham lah. Cikgu Lee Xiao Hyong. Okey, terima kasih kerana join. Okey, baik cikgu. Seterusnya saya nak tunjukkan function yang seterusnya. Terima kasih cikgu yang masuk ya. Terima kasih. Saya terus kepada yang seterusnya. Baik. Okey, ada satu function yang menarik cikgu. Yang saya nak tunjukkan pada cikgu ya. Okey, sekarang ni cikgu cuba tengok di sebelah atas ni ialah raise hand, angkat tangan. Fungsi ni cikgu-cikgu untuk cikgu bertanya. Dah ada pun. Sri Minangwati binti Zainulis dah terus tekan, belum minta lagi. Okey, kalau cikgu gunakan raise hand ni, cikgu contohlah cikgu tanya. Okey, siapa yang faham bengkel kita pada petang ni sila angkat tangan. Maka pelajar-pelajar cikgu akan tekan yang ni. Okey, siapa yang faham sila tekan. Ramai cikgu-cikgu depan saya sekarang. Oh, ramai yang angkat tangan. So, daripada sini cikgu boleh tengok berapa ramai yang angkat tangan, berapa ramai yang tak angkat tangan. So, cikgu boleh, oh ada 3 orang tak faham. Oh, ada 10 orang faham. Boleh cikgu? Okey, baik. Seterusnya, fungsi raise hand ni juga cikgu. Cikgu mungkin nak tanya berapa ramai orang yang tak faham pun boleh. Ataupun satu lagi cikgu. Ini penting. Minta tolong jangan ada yang tekan unmute ya. Sebab saya sedang live.
Sana? Okey, baik. Okey, baik. Seterusnya ialah contoh kalau raise hand ni cikgu boleh cara cikgu nak pastikan semua pelajar cikgu tadi ada bersama cikgu ataupun tidak. Contohlah, bila cikgu tanya, okey siapa yang bersama cikgu sekarang? Depa ni semua mungkin live. Mungkin dia tak tunjukkan muka dia. Dia pun live. Tapi sebenarnya dia tidur. So, okey siapa yang bersama cikgu sekarang? Sila angkat tangan. So, pelajar tadi pun angkat tangan. Kalau ada pelajar yang tak angkat tangan, kenapa cikgu? Mungkin sedang, tidur. Okey, so itu fungsi yang menarik yang saya rasa boleh gunalah di sini. Okey, baik. Seterusnya saya okey. Sorry saya akan tekan balik sekali lagi. Tertekan left tadi. Sorry. Sebenarnya dekat saya punya paparan ni sebenarnya ramai cikgu yang komen tahniah. Sangat efektif, sangat produktif lah. Okey, baik. Saya cikgu. Terleft tadi, minta maaf. Okey, baik cikgu. Minta cikgu jangan komen dah sebab kita dah nak sampai ke penghujung program sebab banyak paparan yang keluar. Okey, baik. Terima kasih cikgu yang masuk tadi. Okey, baik cikgu. Sekarang ni saya nak tunjukkan more action. Cikgu tolong bagi perhatian kat sini. Tolong bagi perhatian di bahagian yang sangat penting ni. Cikgu tekan di sini. Di sini cikgu boleh adjust device setting, meeting option, meeting notes, meeting detail dan gallery. Dekat gallery ni cikgu, dia ada 3 pilihan. Gallery, large gallery, together mode. Ini ketiga-tiga mode ni sesuai kalau cikgu nak paparkan semua cikgu di dalam skrin ataupun cikgu nak paparkan beberapa orang penting sahaja. So, sepintas selalunya cikgu boleh adjust di sinilah mengikut keselesaan. So, balik nanti habis kita punya sesi, cikgu boleh dah try lah. Okey, seterusnya full screen. Ada satu lagi function yang menarik cikgu, iaitu apply background effect. Cikgu boleh gunakan apply background effect ni untuk tukar latar belakang cikgu. Bila cikgu tukar latar belakang cikgu tak perlu gunakan green screen ataupun blue screen. Kenapa cikgu? Sebab dia dah buat siap-siap dah untuk kita. So cikgu tak perlu set up, nak kemas, nak pasang green screen, nak pasang blue screen, tak payah. Cikgu tekan saja apply background effect, dia akan terus tukar kepada cikgu paparan. Saya tunjuk contoh je lah. Ni untuk contoh paparan yang akan keluar ni. Contoh So saya tak tekanlah sebab video paparan saya sekarang ni untuk live. Okey, kat sini ada banyak pilihan. So kesemua pilihan ni automatik akan berada di belakang sebagai background cikgu. Boleh cikgu? Baik. Sekarang yang terakhir, kita dah sampai yang terakhir iaitu start recording. Cuba tengok di bawah sekali cikgu. Yang ketiga terakhir. Ni start recording. Okey cikgu. Ada benda yang saya nak kongsikan pada cikgu hari ini, iaitu kita sekarang berada di musim PDPR. So, katakan cikgu buat kelas sekarang ni untuk 30 orang pelajar. Bila cikgu buat kelas, adakah semua pelajar akan hadir? Semua ke? Ya, betul cikgu. Takkan semuanya akan hadir pada masa tersebut. Katakan 30, mungkin 10 orang saja yang berjaya bersama cikgu. Macam mana dengan 20 orang lagi? Adakah cikgu nak ulang balik pengajaran? So, tip panduan untuk cikgu pada hari ini ialah start recording. Cikgu gunakan fungsi ini. Bila cikgu tekan start recording, semua proses pengajaran dan pembelajaran cikgu dalam Microsoft Teams akan dirakamkan secara automatik. Kemudian selepas habis sesi pengajaran, pastikan stop recording. Mula start, bila dah habis tekan apa cikgu? Ya betul, tekan button stop. Sebab ramai yang berlaku ialah banyak kes berlaku dia tekan start recording, kemudian dia tak tekan stop. Kemudian dia log out terus. Apa yang berlaku? Maka video tadi tak disimpan. Dia akan jadi corrupted. Dalam bahasa mudahnya dia tak boleh guna. So pastikan bila cikgu tekan start recording, mula-mula kelas tu cikgu dah tekan yang ni.
So bila dah tamat, pastikan tekan stop recording. Boleh cikgu setakat ni? Alhamdulillah. Baik. Yang terakhir, sorry ada satu lagi. Ada yang tanya saya, cikgu macam mana saya nak mengajar, contoh saya nak tunjukkan PowerPoint. Tapi PowerPoint tu paparan penuh untuk pelajar sahaja. Macam mana? Kat sini cikgu. Cikgu P yang belah kanan sekali yang ada anak panah ke atas ni namanya share content. Cikgu tekan. Ya cikgu, di sinilah terletaknya setup ataupun setting cikgu untuk memaparkan yang mana satu paparan yang cikgu nak tunjuk. Contoh kat sini, skrin 1. Skrin 1 ni fungsi dia untuk cikgu tunjukkan paparan apa sahaja yang ada dekat paparan desktop cikgu, semuanya automatik akan dilihat oleh para pelajar. Kemudian bila cikgu tekan pula yang lain, dia akan tunjukkan muka cikgu balik. So, cikgu kena try lah kat sini. Kena belajar-belajar lah gunakan yang sini. Dan pastikan cikgu tekan include computer sound untuk kalau cikgu tunjukkan video lah, pastikan cikgu tekan ini supaya video suara yang ataupun video yang cikgu tunjukkan nanti pelajar-pelajar dapat dengar. Sebab ramai yang tak tekan di sini, so dia tak keluar suara. So cikgu adjust kat sini saja. Semua paparan, bentuk paparan semuanya akan muncul di sini. So cikgu try pada hari ini ataupun bila-bila masa cikgu lapang. Okey cikgu? Kita dah pun sampai ke penghujung. So sebagai penutupnya, saya nak tunjukkan satu video yang saya dah buat untuk para pelajar saya. Okey, saya left dulu panggilan. Okey cikgu, saya nak tunjukkan pada cikgu sesuatu. Ini ialah kelas yang saya pernah buat untuk para pelajar. Kemudian selepas buat kelas, saya minta feedback para pelajar. So saya tunjukkan pada cikgu. Assalamualaikum, saya Iris daripada Kumpulan Utari dan ini adalah ahli kumpulan-kumpulan saya. Hai, saya Darin. Hai, saya Masya. Hari ini saya dan rakan-rakan telah pelajari berbagai benda dan membuat projek-projek yang menarik. Kami juga telah belajar menggunakan Vietnam, berbuat secara bersemuka dengan guru. Kami telah mendapat banyak ilmu dan pengalaman baru. Kami berasa gembira dan seronok untuk menggunakan Microsoft Teams dalam pembelajaran. Terima kasih guru-guru kerana telah mengajar kami. Sekian, terima kasih. Okey cikgu, pada pendapat cikgu lah kan, bila musim PDPR macam ni, bila kita buat kelas macam ni, apa perasaan murid? Walaupun kita tak dapat bersemuka dengan para pelajar melalui Microsoft Teams, kita akan dapat bersemuka dengan para pelajar dan kita akan rasa seolah mereka pun dekat, kita pun dekat di mata mereka. So, diharapkan agar perkongsian saya pada petang ini dapat memberikanlah sedikit sebanyak gambaran bagaimanakah Microsoft Teams berfungsi dalam tempoh masa tak sampai sejam penerangan saya ni. So saya rasa setakat tu saja dulu penerangan dan juga perkongsian saya. Kalau ada kurang, saya mohon maaf. Dan saya rasa setakat tu saja dulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, terima kasih Cikgu Muhammad atas perkongsian yang sangat padat dan sangat relevan untuk guru. Tahniah saya ucapkan pada Cikgu Muhammad. Jadi mungkin Cikgu Muhammad boleh memberi respon terhadap beberapa soalan yang diberikan oleh peserta pada hari ini iaitu guru-guru sekalian. Jadi mungkin kita boleh jawab beberapa soalan. Okey. InsyaAllah. Okey, sebagai contoh, ada soalan yang menyatakan bahawa adakah boleh share screen? Apa respon Cikgu Muhammad? Adakah ia boleh share screen? Okey baik, kita boleh gunakan share screen seperti tadi saya dah tunjukkan sesi yang terakhir. Itu memang soalan yang terkenal lah, memang selalu cikgu tunjuk macam mana nak tunjukkan share screen, apa yang saya nak tunjuk paparan ni. Sebab ada setengah cikgu dia sampai gunakan 2 komputer, 2 kamera untuk paparan yang pelbagai. Sebenarnya dia ada share screen yang cikgu tekan, dia automatik akan mengubah paparan sama ada paparan cikgu, paparan desktop dan sebagainya. So bolehlah jawapannya. Okay. Dan ada satu soalan lagi, adakah boleh guna cloud bila kita gunakan Microsoft Teams? Cloud. Ya, ada. Untuk cloud, okey saya tunjukkan sikit lah. Okay, share screen. Sebenarnya, sorry. Okey, dekat Microsoft Teams, baik dekat Microsoft Teams
di bahagian application, contoh sorry cikgu. Cikgu ya. Okey, contoh lah cikgu ya. Okey, contoh. So kalau dekat bahagian attach file ni cikgu, dekat ruangan cikgu chatting dengan murid, posting dengan murid, dekat sini ada attach file. Dekat attach file ni boleh guna OneDrive, boleh guna cloud dan sebagainya lah. Maknanya paparan untuk atas awan. So saya rasa penerangan lebih lanjut mungkin Dr. Ali boleh beri penerangan sikit lah. Ini maknanya kita boleh guna OneDrive lah, salah satu daripada alternatif untuk kita dapatkan daripada cloud, daripada online. Itu saja cikgu. So ada soalan yang terakhir, mungkin kita pun dah kesentukan masa. Berapakah maximum numbers untuk boleh terima Teams lah. Jadi sebenarnya agak ramai. Kalau kita lihat bahawa maksimum untuk satu kelas adalah 1,000. Jadi boleh 1,000 dan sebenarnya dia boleh set daripada 1,000 kepada 10,000 atau kepada 5,000. Dia bergantung kepada setup dan tapi sebenarnya dia agak ramai dan kita tak perlu risau tentang bilangan kerana sebenarnya Microsoft Teams juga boleh digunakan untuk seperti live event sehingga boleh memuatkan berpuluh ribu peserta. Tetapi saya rasa bukan masa yang sesuai untuk kita terangkan perkara tu, tetapi sebenarnya dia boleh muat dengan ramai orang. Cikgu Muhammad, terima kasih atas penerangan yang diberikan. Dan harap kita akan dapat berjumpa lagi. Apa kata-kata akhir Cikgu Muhammad tentang Microsoft Teams? Bagi saya Microsoft Teams ni ialah satu one word lah, awesome. Awesome. Terima kasih. Sebelum kita berakhir, saya akan tambah sedikit apa yang boleh kita kongsikan bersama lagi, iaitu saya ingin tunjukkan satu lagi demonstrasi di mana kita juga boleh sebenarnya kalau kita lihat di sini, ini adalah merupakan Office 365. Kenapa saya tunjukkan Office 365? Kerana sebenarnya apabila kita mempunyai akaun MOEDL, kita bukan sahaja mempunyai akses secara percuma untuk Microsoft Teams, tetapi juga kita mempunyai pelbagai akses dalam aplikasi lain untuk Microsoft Form seperti kalender, Form, Excel, OneDrive dan juga SharePoint dan banyak lagi. Jadi maksudnya di sini kita sebenarnya boleh integrasikan semua app ini di dalam Microsoft Teams. Dan saya juga ingin menunjukkan bahawa sebenarnya bila kita buat Microsoft Teams, kita juga boleh melaksanakan pembelajaran secara berkumpulan secara interaktif. Apa yang dilakukan ialah kita mewujudkan channel untuk setiap kumpulan. Kumpulan 5, kumpulan 6, kumpulan 7 dan kumpulan 8. Dan jika anda perhatikan di sini, setiap kumpulan disimbolkan dengan tanda lock. Ini menunjukkan bahawa hanya ahli kumpulan berkenaan sahaja yang boleh akses masuk ke dalam kumpulan berkenaan. Ahli kumpulan lain tidak boleh masuk. Jadi sebenarnya dia ada orang kata sedikit privacy untuk setiap ahli kumpulan. Bahkan apabila kita lakukan aktiviti pembelajaran secara berkumpulan, kita boleh lakukan sidang video secara serentak. Bagaimana saya tunjukkan di sini bahawa terdapat 4 sidang video yang berlaku secara serentak. Kumpulan 5 mempunyai sidang video mereka yang sedang berlangsung. Kumpulan 6 sedang berlangsung sidang video mereka dan kumpulan 7 juga mempunyai sidang video mereka. Jadi anda sebagai seorang guru boleh pergi ke mana-mana sidang video untuk memantau proses perbincangan antara murid-murid anda. Jadi itu adalah kelebihan Microsoft Teams di mana ia boleh melaksanakan pembelajaran secara berkumpulan dalam talian, di mana ia boleh mewujudkan bilik-bilik kumpulan masing-masing secara peribadi. Secara kesimpulannya, apabila kita mempelajari tentang Microsoft Teams, sebenarnya terdapat 4 langkah asas untuk kita mewujudkan team, iaitu yang pertama, create, class,
name of the class dan email. Okey. Jadi langkah pertama, wujudkan Teams dengan tekan butang join or create team. Okey, jadi anda tekan butang join or create team. Okey, di sini. Dan kemudian langkah kedua, pilih dan klik create team. Okey. Pilih create team di sini. Dan kemudian langkah ketiga, pilih jenis team. Untuk PDP, pilih kelas. Okey, pilih kelas. Dan langkah keempat, beri nama kelas anda dan kemudian tekan next. Okey, beri nama kelas anda dan tekan next. Dan langkah kelima, isi email murid anda. Okey, isi email murid anda. Dan setelah selesai isi semua email murid anda, tekan butang close. Okey, tekan butang close. Anda telah berjaya set up Microsoft Teams untuk kelas anda. Okey, jadi itulah sebenarnya langkah untuk anda menghasilkan untuk set up Microsoft Teams. Jadi diharapkan sekurang-kurangnya para guru sekalian dapat menguasai teknik untuk set up Teams. Dan saya percaya bahawa jika anda ingin belajar dengan lebih mendalam, anda boleh pergi ke Microsoft Educator Center di sini. Okey, di dalam Microsoft Educator Center, anda boleh pergi ke Transform Learning with Microsoft Teams. Okey, dan di sini terdapat kursus di atas talian yang akan menunjukkan secara terperinci bagaimanakah anda boleh melaksanakan pembelajaran tim di dalam kelas. Okey, sebagai contoh, okey, di sini adalah kontennya. Pelajari dan kemudian jawab kuis. Sekiranya anda berjaya lulus kuis ini, anda akan berjaya memperolehi sijil seperti di bawah. Okey, ini adalah sijil yang anda akan dapat sekiranya anda pergi ke berjaya menjawab kuis di dalam Microsoft Teams. Okey, jadi saya percaya bila anda semua dapat sijil ni, mungkin kita sebagai guru rasa lebih bermotivasi untuk lebih banyak belajar lagi. Okey, seterusnya saya akan tunjukkan pula cara untuk anda memperolehi sijil Microsoft Innovative Educator yang anda boleh perolehi dengan menggunakan achievement code. Okey, jadi cuba perhatikan achievement code di bawah. Okey, achievement code di bawah iaitu TMBBA 2CF20. Okey, sila salin kerana achievement code ini membolehkan anda memperolehi sijil Microsoft Innovative Educator. Achievement code akan diberikan semasa sesi YouTube Live Event dan sekarang sebenarnya anda sedang dapat achievement code berkenaan. Sila salin. Ini adalah contoh sijil Microsoft Innovative Educator yang akan anda perolehi. Okey, jadi kalau anda tebus guna achievement code ini, anda akan mendapat sijil ini selepas ini. Cara-caranya. Langkah pertama, kunjungi website berikut Microsoft Educator Center, education.microsoft.com. Kemudian sign in dengan menggunakan akaun MOEDL anda dan tekan next. Apabila anda menggunakan akaun MOEDL anda kali pertama, anda akan dibawa masuk ke akaun Google. Teruskan tekan butang seterusnya. Pergi ke bahagian butang atas hujung kanan, kemudian klik butang Redeem Achievement Code. Okey, di sini. Okey, klik Redeem Achievement Code. Isi Redeem Code dengan achievement code yang akan diberikan semasa sesi bengkel YouTube, iaitu kod TMMBA 2CF20. Okey, jadi boleh isi, pastikan anda hafal salin kod ini. Isi di sini dan klik redeem. Dan anda akan mendapat sijil di bawah. Okey, pastikan nama anda tertulis. Okey,
Untuk memastikan nama anda tertulis, pastikan bahawa akaun anda yang sebenar ditulis nama anda. Okey. Okey, jadi itu sahaja. Seterusnya saya akan memaparkan pula kod SPL KPM untuk anda gunakan QR code. Jadi boleh saya akan share sekarang kod dia. Okey, boleh ni.